Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nasional 8 malam ini bersama saya Syahril Sarafuddin dan saya Hazel Desmond. Berikut paparan utama Selasa 23 Ogos. Malaysia pengurusikan debat senjata di PBB. Polis kesan 3 lelaki Taiwan dalam klip video Namawi. Majlis Keselamatan PBB mendesak negara seluruh dunia menyekat percambahan senjata pemusnah besar-besaran WMD. Senario kini memperlihatkan peningkatan risiko penggunaan dan pengeluaran WMD oleh pihak tanpa negara seperti militan Daesh. Selaku Presiden Majlis Keselamatan PBB bulan ini, Malaysia mempengerusikan debat terbuka mengenai ancaman tersebut disokong 50 buah negara. Hani Muhili melaporkan dari New York. Waktu New York dengan Setiausaha Agong PBB Ban Ki-moon sebagai pembentang pertama daripada 63 pembahas terlibat. Ia merupakan inisiatif Malaysia selari prinsip yang dipegang negara mengenai pengawalan WMD. Debat bertumpu ke arah dialog dan kerjasama untuk mengelak percambahan WMD, memandangkan akses pengganas terhadap teknologi membangunkan senjata atau bahan nuklear kini menjadi ancaman paling getir. Sesi perbahasan akan dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jangkakan bahawa perbahasan ini akan melibatkan beberapa isu yang menyentuh mengenai WMD yang pernah berlaku sebelum ini dan sedang dipantau oleh bangsa-bangsa bersatu bagi mengelakkan sebarang kesan yang negatif untuk masyarakat dunia. Adverse consequences yang akan berlaku jika tidak ditangani dengan awal oleh Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu akan mengakibatkan dunia akan menjadi porak-poranda. Pada sidang kemuncak keselamatan nuklear di Washington April tahun ini, Timbalan Perdana Menteri memberi tekanan kepada semua negara tanpa mengira sama ada menganggotai Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA atau tidak untuk berkongsi maklumat mengenai penyalahgunaan senjata nuklear, bahan-bahan radiologi dan senjata biokimia. Cabaran nuklear era pasca Perang Dingin dibahagi kepada 4 kategori ancaman: keganasan nuklear, kemunculan negara-negara kuasa nuklear baharu serta konflik serantau, simpanan senjata nuklear sedia ada dan risiko keruntuhan rejim. We are now looking increasingly the ability of non-state actors because of advancements in technology and information to gain access to the kind of technologies that will be very dangerous if they get their hands on. So the focus will be, if we see in many of the conflict areas, increasing accessibility of non-state actors gaining access to these sort of weapons and materials or technologies. For the state actors, we have the relevant international framework that will govern them to comply with the kind of regime that we have put in place. 3 tahun lalu, Majlis Keselamatan PBB meluluskan resolusi bersejarah yang mengarahkan pemusnahan senjata kimia di Syria. Inisiatif antarabangsa untuk mengawal percambahan senjata pemusnah besar-besaran ataupun Weapons of Mass Destruction WMD bermula pada 1945. Presiden Amerika Syarikat, Perdana Menteri Britain dan Kanada pada masa itu mengeluarkan deklarasi mengawal penggunaan tenaga atom dan mencadangkan penubuhan Suruhanjaya di peringkat PBB untuk mengenal pasti kaedah mengawal penggunaan senjata nuklear. Deklarasi tersebut turut merujuk kepada pembangunan teknologi persenjataan lain atau teknik peperangan baharu yang membawa kepada kemusnahan peradaban. Penggunaan istilah WMD secara rasmi di peringkat antarabangsa bermula pada 1948, dikeluarkan oleh Suruhanjaya PBB untuk senjata konvensional. Takrifannya merangkumi penggunaan senjata kimia, biologi,
radiologi dan nuklear. Hanim Muhili, New York. Sebagai Presiden Majlis Keselamatan PBB, Malaysia juga akan membantu proses pemilihan jawatan Setiausaha Agung PBB bagi menggantikan Ban Ki-moon yang menamatkan tugas akhir tahun ini. Buat pertama kali dalam sejarah, calon yang bertanding perlu menjalani sesi soal jawab bersama perwakilan negara-negara anggota Badan Dunia itu. Bagaimanapun, menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Malaysia akan menggunakan sistem konvensional untuk memilih calon yang bakal disokong. Kita akan mengikut sistem konvensional sebagai asas, tetapi perubahan ini kita akan melihat terhadap kepentingan Badan Dunia ini sebagai asas utama, dan kita akan serahkan pada kebijaksanaan Menteri Luar yang membuat Datuk Seri Anifah Ahmad sendiri dan juga Datuk Ramlan sebagai wakil tetap di Barisan Bersatu untuk meneliti calon daripada negara mana dan daripada benua mana yang akan diwakili, dan kita akan melakukan penilaian sebelum kita membuat keputusan. Calon jawatan diplomat tertinggi dunia itu perlu menjawab kira-kira 800 soalan yang diajukan sekaligus mengubah cara pemilihan yang dilakukan secara rahsia sejak 70 tahun lalu. Berdasarkan laporan terbaru PBB, 11 calon bertanding untuk menggantikan Ban. 5 daripada mereka wanita. Isu keselamatan maritim perlu diselesaikan secara multilateral agar ia dapat diselesaikan secara efektif. Justru menjadi keperluan bagi tentera laut negara-negara ASEAN bekerjasama dan menyokong usaha bagi menangani ancaman maritim. Demikian kenyataan dikeluarkan Sel Perhubungan Awam Markas Tentera Laut Kementerian Pertahanan mengenai mesyuarat Ketua-Ketua Tentera Laut ASEAN ENCM ke-10 yang bermula hari ini hingga Khamis. Mesyuarat ENCM merupakan landasan terbaik bagi Panglima Tentera Laut ASEAN iaitu Brunei, Filipina, Kemboja, Indonesia, Myanmar, Laos, Singapura, Thailand, Vietnam dan Malaysia membentuk jaringan komunikasi dan maklumat di perairan masing-masing. Ia juga menjadi medan bagi membincangkan hala 7 agenda di peringkat mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN ADMM dan Kumpulan Ketenteraan Bersiap Siaga ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dan Bencana Alam #ADR. Bertemakan meningkatkan interoperability operasi. Mesyuarat ENCM ke-10 disempurnakan Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Johari Baharom di Wisma Pertahanan Ibu Negara. Baik, keselamatan di perairan Sabah, Sarawak dan Selat Melaka masih terkawal dan selamat dikunjungi pelancong maupun aktiviti perdagangan. Panglima Tentera Laut Tan Sri Ahmad Kamarul Zaman Ahmad Badarudin berkata anggotanya yang ditugaskan menjaga kawasan perairan negara sentiasa bersiap sedia memastikan tiada pihak asing dapat membolosi kawalan keselamatan. Di Sabah umpamanya, pengusaha resort sentiasa berkomunikasi dengan pihak berkuasa kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah, Eskom. Bagi aktiviti perdagangan dan perikanan pula, nelayan bebas menjalankan penangkapan tetapi perlu mematuhi syarat yang ditetapkan Eskom. Ini termasuk mengikut masa yang ditetapkan untuk ke laut bagi mengelak sebarang insiden tidak diingini. Baik, Malaysia mampu bergelar negara Islam paling maju sekiranya perlembagaan negara ini yang hampir 70% menyamai Piagam Madinah terus menjadi asas perjuangan dan disokong majoriti rakyat. Menurut ahli Majlis Fatwa Masjidil Haram Syekh Dr. Sulaiman Salumi, secara umum terdapat perbezaan ideologi politik antara umat Islam, namun kepentingan rakyat perlu diutamakan. طبيعة في البشر أنهم يختلفوا، لكن الشيء المهم كيف يتفقوا. يعني إذا وجد الخلاف ولا بد أن يوجد الخلاف، كيف يتفقوا؟ هذا هو السؤال المهم جدا. الأحزاب الإسلامية أشد اقترابا بعضها من بعض، يعني سهل بإذن الله أن يتحدوا. الأحزاب الأخرى تضمن لهم الحقوق وكامل الحقوق وبعد ذلك.
Beliau yang juga pensyarah di Universiti Ummul Qura Mekah bercakap pada taklimat media dan penerangan bertajuk Kepimpinan Sesebuah Negara Melalui Kekuatan Bangsanya di Putrajaya. Ia diadakan atas jemputan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Hamzah Zainuddin di pejabatnya. Beliau berada di Malaysia bagi menghadiri seminar dakwah bertajuk Penyatuan dan Perpaduan Ummah di Taman Tun Dr. Ismail Ibu Negara, anjuran Yayasan Ikatan ASEAN yang diadakan pada 19 hingga 21 Ogos. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Zulkifli Ahmad hari ini mengangkat sumpah jawatan di hadapan Yang di-Pertuan Agong Tunku Abdul Halim Muazzam Shah. Istiadat berlangsung di Istana Negara. Datuk Zulkifli, 48 tahun, dilantik sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM mulai 1 Ogos sehingga 31 Julai 2021. Beliau bekas pengarah pasukan penguatkuasaan pemulihan hasil negara Jabatan Peguam Negara menggantikan Tan Sri Dr. Abu Kasim Muhammad. Datuk Zulkifli berpengalaman luas dalam kes jenayah perdagangan dan pengubahan wang haram, berkelulusan sarjana muda Undang-Undang Kepujian dari Universiti Islam Antarabangsa. Polis Pulau Pinang akan meminta Polis Bukit Aman mendapatkan bantuan Interpol bagi mengesan 3 lelaki Taiwan yang turut terlibat dalam klip video kontroversi nyanyian Namawi. Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Abdul Ghaffar Rajab berkata keterangan mereka penting untuk melengkapkan siasatan kes. To be fair to everybody lah. Ini akan melibatkan Interpol atau sebab polis? Dah kalau selalunya begitulah. Betul Selalunya begitulah. Yes, kalau kita betul dan kita akan minta bantuan. Itu dah dikenal pastilah Datuk identiti dia orang. Belum lagi secara itu. Tetapi Nawawi ada buat pengakuan bahawa ketiga-tiga itu adalah warga negara Taiwan. Setakat ini, polis telah merekodkan keterangan dari 7 orang. Namawi atau nama sebenarnya Wee Meng Chi ditahan reman selama 4 hari bermula semalam bagi membantu siasatan kes klip video di sebuah masjid di Tanjung Bunga yang didakwa menghina Islam. Namawi ditahan di KLIA sebaik tiba dari luar negara pada petang Ahad lalu. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 295 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Bayi perempuan yang masih bertali pusat ditinggalkan di tingkat 12 sebuah pangsapuri di Ibu Negara petang semalam. Seorang lelaki berusia 25 tahun yang dipercayai ada kaitan dengan kes buang bayi berkenaan berjaya dicekup 12.30 malam tadi dan akan direman untuk siasatan lanjut. Menurut Ketua Polis Daerah Ceras SCP Chok Kok Sin, bayi yang hanya dibalut dengan kain tuala itu ditemui di hadapan salah sebuah unit kediaman pangsapuri tersebut pukul 2.15 petang semalam. Turut ditinggalkan 1 beg plastik berisi lampin, botol susu, minyak angin dan susu tepung. Bayi malang itu kemudiannya dihantar ke Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia untuk rawatan. Tidak hanya bertindak sebagai barisan hadapan dalam memberi bantuan kecemasan, peranan dan tanggungjawab pasukan tindak balas kecemasan SEADED Better Nation terus diperluas. Pasukan yang ditubuhkan Jabatan Pertahanan Awam JPAM itu turut membantu masyarakat menghadapi isu keselamatan dan kemalangan di tempat kerja. First responder lah. Macam dalam katalah pejabat wartawan tu, ada orang sakit, yang memerlukan pertolongan cemas, jadi pasukan SEADED ada di sana. Jadi cuma nak buat, kita akan latih di setiap inci komuniti rakyat Malaysia ni yang punya orang. Kita tak nak bila berlaku kemalangan dia panik, tak tahu orang nak buat apa. Macam berlaku aksiden tengah jalan raya. Jadi sepatutnya tiap-tiap 10 orang tu akan ada 1 orang SEADED sebagai contoh yang boleh membantu, bukan menengok saja. Tambah beliau, pasukan yang dianggotai pemimpin masyarakat, Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung serta komuniti setempat itu merupakan salah satu inisiatif JPAM melalui kerjasama strategik dengan organisasi lain termasuk Jabatan Kerajaan serta swasta. Penubuhan SEADED Better Nation sejak 10 tahun lalu juga dilihat mampu menjadi penggerak kepada penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat, sekaligus menyahut seranan kerajaan untuk turun padang bagi menghayati dan menyelusuri masalah rakyat. Beliau merasmikan SEADED Better Nation JPAM dan melancarkan logo serta mengurniakan watikah pelantikan kepada pegawai kehormat dan bersekutu pertahanan awam di Ibu Negara. Setakat ini, SEADED JPAM mempunyai 100 pasukan dengan keanggotaan 5,674 orang di seluruh negara.
Malaysia menjadi negara pertama mengambil inisiatif menganjurkan program perkhemahan sains membabitkan kanak-kanak seawal usia 2 hingga 4 tahun. Isteri Perdana Menteri Datin Sri Rosmah Mansor berkata sebelum dipilih sebagai peserta program itu, mereka perlu menjalani ujian skala kepintaran kanak-kanak permata PCIS. Beliau yang juga penaung program permata berkata kanak-kanak yang mencapai PCIS yang ditetapkan akan dipelawa untuk menghadiri perkhemahan berkenaan yang dijadual berlangsung November ini. Peserta yang mengikuti perkhemahan 5 hari itu akan didedahkan mengenai bidang biologi, kimia, kejuruteraan, fizik dan forensik. Secara umumnya perkhemahan tersebut bertujuan untuk membantu kanak-kanak pintar dan berbakat membina kebolehan dan minat mereka terhadap pembelajaran sains. Perhatian yang dilakukan oleh guru semasa perkhemahan menunjukkan bahawa kanak-kanak pintar dan berbakat tersebut dapat membina kebolehan yang dinyatakan dalam masa 5 hari perkhemahan diadakan. Mereka juga telah menunjukkan minat yang tinggi terhadap persekitaran pembelajaran berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun lebih dikenali dengan nama STEM. Beliau melancarkan program perkhemahan pintar dan berbakat permata negara di Seri Perdana Putrajaya. Perkhemahan diadakan di 5 zon iaitu di Alor, Kedah, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perak, Kolej Permata Pintar Selangor, Kuala Terengganu dan Kuching, Sarawak. Ujian PCIS yang bermula Khamis ini boleh dilayari di laman tersawang pcis.upsi.ukm.edu.my. Seramai 452,721 calon akan menduduki ujian pencapaian sekolah rendah UPSR 2016 yang akan diadakan selama 5 hari pada 1 dan 5 hingga 8 September ini. Menurut kenyataan Kementerian Pendidikan, daripada jumlah tersebut, 443,677 merupakan calon daripada sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. Manakala 9,044 lagi calon sekolah swasta. Sebanyak 8,100 pusat peperiksaan akan dibuka di seluruh negara dengan 51,518 petugas peperiksaan dilantik bagi memastikan peperiksaan berjalan lancar. Hari ini genap setahun kejadian 7 murid Sekolah Kebangsaan Tohoi, Gua Musang, Kelantan sesat lebih sebulan di dalam hutan. 2 murid orang asli yang dijumpai selamat masih lagi trauma. Mir Sudiar Aluj, 12 tahun, serta Norin Yaakob, 11 tahun, dilaporkan masih belum memulakan sesi persekolahan. Ibu Norin, Midah Angah, memberitahu sejak Mei lalu anaknya memilih untuk tinggal bersama ibu saudaranya di Kuala Lumpur bagi melupakan tragedi berkenaan. Norin tu tak tahu sekarang sebab dia duduk sana, tak tahulah. Dia pergi di Kuala rumah mak saudara dia. Bila tu? Bulan 5. Bulan 5. Yang ke balik-balik? Bulan 10. Bulan 10 balik ya. Dia nak sekolah atau tidak? Memang dia nak sekolah. Memang sekolah. Tapi pilihan sekolah tak tahu. Tak tahu lagi. Tapi dengan sekolah sama saya tak boleh bagi dah. Sekolah tahu tak memang tak nak lah. Tak nak. Tapi nak sekolah lain berarti. Nak sekolah lain lah kalau boleh tu. Sementara itu, Pegawai Pendidikan Daerah Muhammad Zahari Othman ketika dihubungi memaklumkan pihaknya masih memberi pilihan kepada 2 murid berkenaan untuk memilih sekolah yang mereka mahu bagi melanjutkan pelajaran. Sebahagian besar murid lain di 2 Kampung Penat dan Kampung Gawin yang sebelum ini turut berdepan dengan trauma untuk ke sekolah telah memulakan pengajian masing-masing. Dalam kejadian 23 Ogos tahun lalu, 7 murid SK Tohoi iaitu Mir Sudiar Aluj 12, Norin Yaakob 11, Haikal Yaakob 8, Linda Rosli 8, Juvina David 7, Ika Ail 9 dan Sasa Sobri 8 lari dari asrama sekolah itu kerana takut dimarahi guru. Selama 47 hari kehilangan mereka, Mir Sudiar dan Norin dijumpai selamat di bawah banner pokok di tebing sungai. Selepas kejadian terbabit, hampir 100 murid SK Tohoi yang tinggal di Kampung Penat dan Gawin dihalang ibu bapa masing-masing untuk hadir ke sekolah berikutan bimbang insiden sama berulang lagi.
Kes berkaitan jenayah cyber dijangka mencecah 10,000 menjelang hujung tahun ini. Peningkatan kes seumpama itu boleh mengancam ekonomi Malaysia sekaligus mengurangkan kedatangan pelabur ke negara ini. Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Madius Tagau, antara punca peningkatan kes berkaitan jenayah cyber adalah kerana kekurangan kesedaran rakyat berhubung isu keselamatan alam maya. Penting untuk masyarakat memberi perhatian serius terhadap ancaman cyber melalui kempen yang berterusan. Ini adalah satu ancaman. Satu dari segi infra cybernya, yang kedua dari segi sistemnya. Dan ini adalah satu ancaman yang begitu serius. Untuk makluman, melalui dengan kepakaran daripada Cyber Security Malaysia, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, dan saya sebagai menteri, saya melapor kepada Kabinet setiap bulan melalui nota Kabinet saya melapor, dan setiap kali saya melapor saya melihat bahawa dia meningkat dalam pelbagai bentuk. Beliau bercakap pada sidang media selepas melancarkan persidangan pengurusan kesidambungan perniagaan BCM Serantau di Ibu Negara. BCM Serantau menjadi platform penting dalam memberi pengetahuan berkaitan hal keselamatan melalui pendidikan, perkongsian pengetahuan serta pensijilan Institut Pemulihan Malapetaka Antarabangsa DRI. Jelas Datuk Seri Madius, melalui pensijilan kemahiran keselamatan maya yang dianjur MOSTI dengan kerjasama Institut Pemulihan Malapetaka Antarabangsa dapat mengurangkan masalah pengurusan bencana negara. Keupayaan melaksanakan operasi menepati prosedur sistem pengurusan kualiti, intipati utama meletakkan tabung haji sebagai rujukan dan badan pengurusan haji yang dicontohi dunia. Sistem pengurusan kualiti yang dibangunkan tabung haji itu juga satu-satunya proses kerja pengurusan haji pertama di dunia yang memperoleh pensijilan ISO. Laporannya bersama Nordin Hamid di Mekah. Menurut Ketua Pasukan Penggerak Utama PPU, Datuk Ahmad Suhaimi Abdul Rahman, Lembaga Tabung Haji sentiasa memastikan standard antarabangsa yang dibangunkan bagi operasi pengurusan jemaah haji dapat dikekalkan. Untuk makluman, kita mempunyai 25 prosedur kerja. Jadi mana-mana yang tuan-tuan pergi, perkhidmatan kita yang kita berikan kepada jemaah haji ini merupakan ada prosedur yang harus diikuti, dan di setiap prosedur ini merupakan ada proses-proses kerjanya, dan peranan kita nak pastikan supaya petugas-petugas mematuhi semua proses kerja yang telah kita bangunkan ini. Tambah Datuk Ahmad Suhaimi, prestasi proses kerja turut dipantau oleh SIRIM dan audit dalaman serta pihak ketiga iaitu Jabatan Audit Negara Malaysia bagi membolehkan ia kekal berdaya saing untuk dijadikan rujukan yang menggariskan kualiti perkhidmatan sebagai keutamaan. Mereka juga berperanan memastikan pematuhan ke atas proses kerja ini. Pasukan audit dalam ISO ini mereka akan datang setiap tahun. Ya, di samping melaksanakan audit di tanah air, mereka melaksanakan audit juga di tiap-tiap tahun di Tanah Suci. Dan untuk makluman, mereka telah mulakan auditan di Madinah pada 13 hari bulan dan insya-Allah hingga 23 hari bulan. Insya-Allah mereka juga akan melaksanakan auditan di Mekah dan Jeddah nanti, termasuk juga di Masyair. Mengulas lanjut, beliau berkata, bagi menilai keberkesanan hasil kerja yang dibangunkan, tabung haji mengedarkan sebanyak 2,000 borang kaji selidik kepada jemaah selepas selesai ibadah wukuf. Bagi tahun 2015, TH berjaya mendapat sehingga 86% indeks kepuasan pelanggan, manakala bagi tahun 2016, TH meletakkan sasaran 85%. Beliau berkata demikian kepada petugas-petugas media di Mekah, Arab Saudi. Jelasnya kebanyakan aduan yang diterima oleh para jemaah merupakan aduan ringan yang boleh diselesaikan dalam tempoh singkat seperti kerosakan lencana. Sehingga kini tiada aduan berat yang diterima daripada jemaah bagi memenuhi indeks kepuasan pelanggan.
Sementara itu, kesungguhan Al-Wafa Catering mengekalkan rekod cemerlang perkhidmatannya mendorong lembaga tabung haji terus memilih catering itu untuk menyediakan makanan kepada para jemaah haji. Menurut pengarah operasi catering tabung haji Adli Muhammad, kualiti dan keselamatan makanan yang disediakan Al-Wafa Catering sentiasa menepati piawaian Kementerian Kesihatan dan Tabung Haji. Adli Muhammad berkata, meskipun saiz dapur Al-Wafa tidak begitu besar, namun ia mempunyai kapasiti dan kemampuan untuk memasak bagi memenuhi keperluan sehingga hampir 6,000 jemaah yang menghuni di 5 bangunan maktab ketika ini. Beliau berkata menerusi kerjasama selama 17 tahun itu, Al-Wafa sentiasa menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh tabung haji, termasuk penyediaan pas kesihatan pekerja serta kursus kebersihan dapur kepada semua petugasnya. Al-Wafa inilah satu dapur-dapur yang kita suka sebab tahap disiplin, tahap experience dan lagi satu dia punya efisiensi kitchen dia. Ya. Tak payah dapur besar tapi cara-cara dia efisiensi bermakna tahap bila makanan bahan-bahan masuk, bila dah masak, macam tadi dah perhati macam butcher pun dia ada dia punya own freezer, dapat sayur separate, dia asingkan dan sebagainya. So bermakna di sini dia punya efisiensi itu sangat-sangat bagus, dan kita memanglah bekerjasama dengan mereka, dan mereka over the years memang dia pun tukar cara kerja dia kepada tahap yang kita mahu. Beliau berkata demikian kepada petugas-petugas media di Mekah, Arab Saudi. Jelas beliau bagi penyediaan makanan di Mekah, 32 chef telah dibawa khas dari Malaysia untuk memasak di 4 dapur yang memeterai kerjasama dengan tabung haji khusus bagi menepati cita rasa jemaah Malaysia. Jelas beliau lagi semua dapur-dapur yang telah dilantik oleh tabung haji perlu mengikut piawaian yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Kesemua 4 dapur itu juga akan menjalani proses pemeriksaan berkala oleh unit audit dalaman, Ketua Jemaah Haji dan unit ISO secara berkala. Ia bagi memastikan semua dapur memenuhi piawaian yang telah ditetapkan termasuk menjaga tahap kebersihan. Dari Mekah, Nordin Hamid bersama juru kamera Muhammad Khairul Anwar Muhammad Khalid untuk berita RTM. Persediaan sempena sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Merdeka bermula pada hari ini melibatkan lebih 3,000 peserta. Antaranya PDRM, Angkatan Tentera, pelajar sekolah dan unit persembahan dari Jabatan Kebudayaan dan Kesenian. Persembahan ini dijangka akan menarik perhatian orang ramai ialah wow factor yang melibatkan pasukan PDRM dengan gabungan beberapa unit di bawahnya. Antara unit yang terlibat ialah pasukan Gerakan ARM, unit K9, unit Polis Kuda dan unit Tindakan Khas UTK. Persembahan ini merupakan satu persembahan integrasi. Semua unit terlibat. Semua peserta yang terlibat adalah seramai 240 orang. Jadi integrasi maknanya integrate dalam semua operasi. Perwira Malaysia mengamalkan sistem operasi yang berintegrasi. Persembahan tersebut memfokuskan cara PDRF menangani serangan pengganas yang mampu menggugat keamanan negara. Dalam masa yang sama, menjelaskan kepada orang ramai peranan yang dimainkan oleh setiap jabatan atau unit di bawahnya. Baik, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Begitu jugalah pahlawan negara mendiang Temenggung Datuk Kanang Anak Langkau yang telah meninggalkan kita lebih 3 tahun lalu. Namun, wira bangsa ini tetap dalam kedangan. Bersama wartawan Rosita Ampung dalam memperingati wira yang mencetus semangat Agi Hidup, Agi Ngelaban. Perginya sebutir permata ini bukan hanya ditangisi seisi keluarga serta sanak saudara mendiang, malah seluruh rakyat Malaysia kerana hakikatnya Kanang ialah milik semua. Apatah lagi sebelum akhir hayatnya, Kanang merupakan pemimpin masyarakat iaitu sebagai temenggung bagi kuasan Sri Aman. Beliau sentiasa bercampur gaul dengan ketua-ketua masyarakat yang lain sejak beliau dilantik sebagai temenggung. Dan juga dengan ketua-ketua kaum, tuai rumah dan kaki tangan kerajaan. Dan saya nampak beliaulah sebagai pemimpin yang sepatutnya diambil sebagai contoh dan teladan rakyat kita di Sri Aman dan juga di seluruh Malaysia. Kanang pahlawan Iban yang tidak kenal erti takut.
dalam pertempuran menentang pengganas komunis di Tanah Hitam Perak pada 1980, Kanang cedera parah terkena tembakan di dada serta kiri dan kanan badan sehingga menyebabkan terburai usus perut. Cukup kagum dengan perjuangan beliau dan juga rakan-rakan yang lain seperti yang semua perjuangan saya pun. Saya nak berita jauh dalam pun masih terpahat dalam hati. Mengenang perjuangan beliau, saya masih ingat lagi beliau yang satu dia luka kan di KL di Kuala Lumpur. Lepas tu dia pergi ke rumah saya lah dengan keluarga saya. Dia menunjukkan dia punya luka di perutnya. Nasib baiklah saya masih hidup lagi, dia kata. Tapi dia semua segala-galanya berserah kepada Tuhan lah. Jadi untuk remaja sekarang ini kita patut menghargai perjuangan tentera kita, keselamatan kita, baiknya tentera laut, darat, udara juga kan. Semasa dalam berkhidmat dalam tentera, ya, beliau ada sebagai ikon kepada kami yang berkhidmat kemudian daripada beliau sebab keberanian dia tu. Kita semua tahu dia itu memang telah berkhidmat dengan sejujur-jujurnya dalam tentera. Kisah perjuangan Kanang sudah banyak dipaparkan dalam media cetak dan elektronik serta menjadi coretan ramai penulis blog, malah telah dibukukan dalam karya Mazna Nordin yang berjudul Kanang Cerita Seorang Pahlawan. Saban tahun semasa Bulan Kebangsaan, kita seringkali disajikan dengan filem-filem berunsur patriotik, antaranya seperti filem Sarjan Hassan, Bukit Kepong, 1957, Hati Melaya dan juga Lieutenant Adnan. Pastinya tahun ini akan bertambah satu lagi koleksi filem kenegaraan dan ianya tidak lain tidak bukan filem yang berjudul Kanang Anak Langkau di Iban Warrior yang akan mula ditayangkan Khamis ini 25 Ogos. Menariknya, filem dari kisah benar yang mengangkat ketokohan pahlawan Iban dan juga prajurit Angkatan Tentera Malaysia mendiang Temenggung Datuk Kanang Anak Langkau ini dilakonkan oleh anak mendiang sendiri iaitu Langgi Anak Kanang sebagai teraju utama filem selain beberapa pelakon popular lain. Jadi jangan ketinggalan menyaksikan filem ini untuk kita menyelami semangat kepewiraan Kanang dan pada masa sama untuk kita mengukuhkan jati diri pada nusa bangsa dan negara Malaysia tanah airku. Rustam Pong, RTM. Rundingan Perjanjian Perdagangan Bebas FTA ASEAN Kesatuan Eropah EU tidak terjejas dengan tindakan Britain untuk keluar daripada Kesatuan Eropah Brexit. Menteri Perdagangan Terbangsa dan Industri Datuk Mustafa Mohamad menjelaskan rundingan FTA ASEAN EU adalah perbincangan dengan satu kumpulan dan tidak tertumpu kepada sesebuah negara. There are two EU ASEAN we got this proposal many years ago and there were some political issues. That was put on hold, but now we are warming up to the idea of having, there's been some concrete discussions on the possibility of ASEAN EU FTA, so that's an ASEAN side. So this process is driven by both Jakarta and Brussels. Whether or not we achieve progress in the Malaysia bilateral FTA with the EU depends on both sides, EU and Malaysia, independent of what's happening between London and Brussels. Beliau bercakap pada Sedar Media selepas seminar Brexit dan Malaysia, satu peluang baharu di ibu negara. Sementara itu, Pesuruhjaya Tinggi British ke Malaysia Vicky Treadle turut menyatakan sokongan Britain kepada pelbagai bentuk perjanjian perdagangan bebas walaupun selepas Brexit. We absolutely support an EU-Malaysia and an EU-ASEAN FTA. And between now and that point in 2.5 3 years, whenever that is when we leave, we will continue to be a member of the EU and play a full and active part to support those EU FTA negotiations. Why? Because Britain believes in free trade. United Kingdom bakal meninggalkan EU setelah proses pengungutan suara pada Jun lalu menunjukkan 51.9% penduduknya mahu negara itu keluar daripada blok berkenaan.
Proses Brexit dijangka hanya selesai seawal 2019. Sime Darby Berhad mencatatkan penurunan keuntungan sebelum cukai sebanyak 11% menjadi 2.82 bilion ringgit bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2016. Bagaimanapun, peningkatan konglomerat itu meningkat 1% menjadi 43.96 bilion ringgit berbanding tahun kewangan 2015. Menurut Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan Sime Darby, Tan Sri Muhammad Bakir Saleh, penurunan keuntungan sebelum cukai disebabkan pendapatan yang lebih rendah daripada semua segmen perniagaan kecuali permotoran dan hartanah. Di sebalik persekitaran mencabar, kumpulan itu bagaimanapun berjaya melepasi sasaran petunjuk prestasi utama KPI bagi keuntungan bersih, iaitu 2 bilion ringgit sebanyak 20%. We know that the only way we can sustain the company and drive our innovation agenda is by empowering our people, equipping them to drive for results. We have started a group-wide transformation program, and we are starting to see the changes already. Keuntungan sebelum cukai Sime Darby pada suku keempat pula susut 5% menjadi 1.09 bilion ringgit berbanding tempoh sama tahun lalu. Bahagian peladangan kumpulan merekodkan peningkatan keuntungan sebelum cukai dan faedah sebanyak 499.3 juta ringgit berbanding 489.4 juta ringgit sebelumnya. Ia disebabkan harga purata minyak sawit mentah yang lebih tinggi pada RM2,636 pada suku keempat 2016. Baik, Proton Holdings Berhad menyasar untuk menjual antara 3 hingga 4,000 unit generasi kedua Proton Persona 2016 sebulan. Dijual dengan harga bermula RM46,800 hingga RM59,800. Ia didatangkan dengan 4 varian iaitu Standard Manual, Standard CVT, Executive CVT dan Premium CVT. This segment is kind of unique. It's a B segment, but it's in between. It's cheaper than the foreign brands, but it's also slightly more expensive than our lowest range, which is the Saga. So this market segment is one of the biggest in the Malaysian market. The B segment has about 50% of market share in terms of market share, and hence the target for this market is for this car is between 3,000 to 4,000. Beliau bercakap pada pelancaran Persona generasi kedua yang disempurnakan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Muhammad. Proton Persona baharu ini dikuasakan dengan enjin VVT 1.6 liter dan merupakan kereta Proton pertama yang dilengkapi indikator penanda pemanduan Eco yang menyala apabila pemanduan mencapai 5.6 liter per 100 km. Ia juga dilengkapi ciri-ciri keselamatan tambahan dengan penerapan 5 bintang ASEAN NCAP pada semua variannya. Lembaga Tabung Haji memperuntukkan RM50 juta untuk membeli ekuiti syarikat-syarikat Bumiputra melalui program strategi pelaburan ekuiti langsung. Menurut pengerusinya Datuk Seri Abdul Aziz Rahim, setakat ini pihaknya telah menerima 120 permohonan daripada syarikat Bumiputra dalam pelbagai industri. Dari segi keuntungan itu, pihak tabung haji akan dapat manfaat dan akhirnya kita boleh kembangkan daripada profit tersebut, lebih ramai lagi usahawan Bumiputra boleh dapat manfaat. Oleh kerana itulah kita bajetkan sebanyak RM50 juta dalam konteks membangunkan usahawan Bumiputra dari sudut perniagaan. Datuk Seri Abdul Aziz menyatakannya kepada pemberita selepas menyaksikan pertukaran memorandum perjanjian antara tabung haji dengan 4 syarikat usahawan Bumiputra di Ibu Negara. Strategi pelaburan ekuiti dilihat sebagai cara yang efektif bagi syarikat Bumiputra melonjak daripada kedudukan semasa dan menjadikan mereka bertaraf antarabangsa. Tabung haji memainkan peranan sebagai inkubator dalam membimbing serta memperkasakan lagi usahawan Bumiputra ini agar setaraf dengan ekonomi kaum lain di Malaysia.
Menteri Besar Terengganu Ahmad Razif Abdul Rahman dan atlet berbasikal negara Azizul Hasni Awang telah bersemuka dan isu yang digembar-gemburkan tentang bantuan basikal telah diselesaikan secara baik. Kedua-duanya mengadakan pertemuan semalam dan mengambil pendekatan positif dengan merancang pelbagai perkara demi kebaikan kerajaan negeri serta pembangunan sukan di negeri itu. Ahmad Razif yang dihubungi berkata beliau sentiasa berlapang dada untuk mendengar permasalahan yang berlaku akibat salah faham dan bersyukur kerana isu tersebut telah selesai. Pertemuan yang berlangsung selama 2 jam di sebuah restoran di Kuala Lumpur turut dihadiri 2 lelaki atlet berasal dari Terengganu iaitu Fatihah Mustafa berbasikal serta Hafifi Mansur atlet angkat berat. Saingan Liga Perdana, 4 lagi perlawanan berlangsung malam ini. Pendahulu Melaka United memburu 3 mata penuh untuk memperkukuh kedudukan di Persada Liga. Bertemu Negeri Sembilan di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi, kemenangan bakal menjerahkan peluang untuk layak secara automatik ke Liga Super musim depan. Melaka United dijangka tidak berdepan masalah bertemu skuad Jang yang sedang berhadapan krisis selepas prestasi mereka jatuh teruk apabila gagal mencipta kemenangan dalam 6 perlawanan terakhir. Pasukan di tangga ketiga Liga PKN SFC mengharapkan kemenangan untuk terus memberi tekanan terhadap JDT 2. Bertahan ke Stadium Perbandaran Selayang, aksi bertemu pasukan tercorot Liga Sime Darby FC perlu digunakan sebaiknya anak buah E. Elvarasen. Sabah pula memerlukan kemenangan untuk menjauhi zon penyingkiran. Sang Badak akan menanti The City Boys Kuala Lumpur di Stadium Likas Kota Kinabalu. Satu lagi perlawanan melibatkan Kuantan FA yang melayan kunjungan Perlis di Stadium Darul Makmur, Kuantan dalam aksi pasukan pertengahan Liga. Baik, seterusnya, prestasi skuad squash remaja negara kini di tahap terbaik. Ini diakui jurulatih kebangsaan squash Ong Beng Hee yang melihat kedua-dua pelapis Eng Ian Yao dan S. Siva Sanggari mempunyai potensi untuk menggantikan pemain senior sedia ada. Tambahnya kecemerlangan Ian Yao yang berjaya melangkah ke perlawanan akhir kejohanan remaja dunia di Bielsko Biala, Poland memberi impak positif sekaligus Siva Sanggari terkandas pada peringkat separuh akhir namun ia dilihat amat membanggakan. We are hoping that he will carry on this amazing run and hopefully go into a transition into the senior and keep leading the country because we need the new, the next batch of guys to take over from myself, from Arslan and even from Nafis Wan in futures. Ong Beng Hee pernah menjuarai kejohanan ini pada tahun 1999 diikuti Ivan Yuan pada tahun 2009 bila ditemui pada penutupan projek komuniti sukan anjuran Yayasan Rakyat Satu Malaysia di Ibu Negara. Baik, RTM masih menjadi pilihan penonton dan pendengar golongan muda. Dapatan itu berdasarkan peraduan jawab dan menang kajian demografi halayak RTM 2016 sejak Januari lalu. Lebih 5,000 penyertaan peraduan tersebut dengan yang tertinggi dari kalangan penonton maupun pendengar berumur 20 hingga 39 tahun. Anak-anak muda kita rupanya mereka mendengar Nasional FM melalui dalam talian dan mereka meminati lagu-lagu yang lebih keagamaan. Itu satu penemuan kita lah. Jadi apapun kajian ini kita adakan untuk kita nak dapatkan maklum balas daripada khalayak kita untuk kita tambah baik siaran radio dan juga siaran televisyen kita.
Peraduan kajian demografi itu terbahagi kepada 3 kategori iaitu radio, TV dan perkhidmatan dalam talian. Nasional FM dan radio klasik menjadi pilihan nombor 1 pendengar kategori radio. Bagi TV, penonton lebih menggemari siaran berita, diikuti filem, drama, dokumentari dan rancangan agama. Selain itu, penerimaan terhadap aplikasi RTM Mobile juga semakin meningkat yang disifatkan amat mesra pengguna. Majlis penyampaian hadiah peraduan jawab dan menang kajian demografi khalayak RTM tahun 2016 diadakan di Kompleks Penerangan dan Penyiaran Sultan Iskandar. Selain Johor Bahru, hadiah utama akan disampaikan di 2 lagi lokasi iaitu Kuala Lumpur dan Sabah. Sementara 20 hadiah sagu hati akan dipuskan ke rumah pemenang. Saya memang dari kecil lah memang saya minat RTM. So walaupun sekarang ada banyak channel swasta lain, tapi saya rasa RTM lah banyak bagi kenangan kat saya lah, banyak bagi sesuatu yang stesen lain tak boleh bagi kat saya. Sebab tu kajian selidik ni atas dasar untuk support yang pertama lah untuk sokong RTM. Lepas tu menang tu apa tak ada fikir lah. Nasional 8 berakhir di sini dan sebagai penutup saksikan visual kegigihan artis muda Afghanistan yang menghasilkan kreativiti seninya tanpa menggunakan tangan dan kakinya yang lumpuh tetapi hanya menggunakan mulut. Impian remaja berumur 16 tahun ini hanyalah untuk mengadakan pameran lukisannya di muzium terbesar di Kanada, Museum Agahan. Robaba Muhammadi juga berharap lukisannya mampu menarik perhatian dunia mengenai kesengsaraan rakyat yang dihadapi rakyat Afghanistan sendiri akibat konflik dan perang. Kita saksikannya. Assalamualaikum. Dan salam sehati sejiwa.